Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk pertama. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, tajuk pembelajaran kita hari ini. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebelum ni, masa tahun 1, tahun 2, kita dah belajar tentang solat, kan? Apa yang perlu kita buat, macam mana solat, ada berapa waktu solat tu. Tapi untuk darjah 3 ni kita belajar apa perkara-perkara yang membatalkan solat kita. Benda-benda ni kita kena hindarkan daripada dilakukan. Sebab bila kita lakukan, batal solat kita dan kita kena ulang semula, buat lagi. Kena solat lagi. Okey, kita tengok. Firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Okey, lagi sekali. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Okey, saya ulang lagi sekali. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Ini maksud dia. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang. Jangan kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk tu macam mana? Cuba kita tengok orang yang mabuk. Dia kan tak sedarkan diri. Dia tak dapat berfikir secara waras. Sehinggalah kamu sedar dan baru kamu boleh melakukan solat. Nampak ni gambar orang tengah sembahyang. Betul tak? Ada ayah, ada abang, ada adik, ada emak, ada kakak. Satu keluarga. Okey, kita tengok seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini kita punya poin utama untuk pembelajaran pada tajuk yang pertama. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berhadas. Berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, tak boleh. Bila berhadas, kita tak boleh. Jadi perkara tu boleh membatalkan solat kita. Yang kedua, terkena najis yang tidak boleh dimaafkan. Terkena najis yang tidak boleh dimaafkan. Jadi bila kita terkena najis, susahlah. Sebab najis kita banyak kan, yang kita tahu kan. Najis ghalazah, najis mutawasitah. Jadi benda tu, mana yang najis yang masih susah untuk dihilangkan, yang tak boleh nak dimaafkan, jadi kita tak boleh lah. Jadi perkara tu membatalkan solat kita. Yang ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Waktu kita solat, tiba-tiba terbuka aurat kita dengan sengaja. Jadi batal solat kita. Dan yang keempat, hilang akal. Hilang akal. Macam mana pula dengan hilang akal? Contoh, kita semayang. Bila kita semayang, tiba-tiba kita terus teringat, apa ni? Kita tengah buat apa ni? Tak boleh. Jadi itulah ada perkara-perkara yang membatalkan solat. Tak apa, nanti untuk muka surat yang seterusnya, Ustaz akan cerita lebih detail lagi. Ini ada 4 perkara. Jadi kalau orang tanya ada berapa perkara yang membatalkan solat, ada 4 perkara yang membatalkan solat. Okey, cuba kita tengok bawah lagi. Ni dia. Dia kata apa dekat sini? Taharah atau bersuci ialah menghilangkan hadas dan najis dari badan, pakaian dan tempat solat supaya dapat menunaikan ibadat dengan khusyuk, khususnya ibadah solat. Selalu Ustaz dia sebut, tak? Ustaz Izzat dia sebut taharah. Kena buat taharah, kena bersuci. Bila kita tak sembahyang, kita kena ambil air sembahyang. Lepas tu kita kena tengok juga. Contoh, kalau sebelum nak ambil sembahyang, kita nak pergi buang air. Buang yang besar, buang yang kecil. Bersihkan dulu, dah bersih, baru ambil sembahyang. Dah ambil sembahyang, baru kita boleh sembahyang. Contoh, kalau dekat pakaian kita ada darah ataupun ada najis, bersihkan dulu ataupun tukar pakaian, barulah kita dapat tunaikan solat dengan khusyuk. Sebab bersuci itu adalah satu perkara yang penting. Okey, kita tengok pusat sebelah. Okey, untuk hari ini kita teruskan lagi.
fix solat kita pada muka surat yang kedua tentang perkara yang membatalkan solat. Macam Ustazah terangkan tadi, untuk muka surat yang pertama ada 4 perkara kan. 4 perkara yang membatalkan solat. Okey, bila kita tengok dekat muka surat yang kedua ni, dia ada 4 warna. Okey, yang pertama warna coklat, kedua warna biru, ketiga warna oranye dan yang keempat warna pink. Jadi Ustazah akan huraikan dari satu warna ke warna yang lain. Okey, warna yang pertama, warna coklat. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, tajuk dia adalah berhadas. Kedatangan hadas semasa solat, sama ada hadas besar atau kecil, sekalipun tanpa sengaja. Jadi maksudnya waktu kita sembahyang tu tiba-tiba kita nak terbuang air kecil ataupun terbuang air besar. Jadi solat kita batal. Okey, yang kedua, terkena najis, iaitu yang tidak boleh dimaafkan pada badan atau pakaian atau tempat solat kecuali segera dibuangkan. Ni dalam kotak warna biru. Nak boleh tengok dekat kotak warna biru. Ni. Jadi bila kita terkena najis, contoh kita tengah sembahyang, tiba-tiba ada cicak jatuh. Jadi kita kena segera bukan. Kalau tak, batal solat kita. Okey. Kita terus kepada kotak yang berwarna oranye. Tadi coklat dah, biru dah. Okey, sekarang yang warna oranye pula. Bila warna oranye, dia cerita apa dekat sini? Terbuka aurat dengan sengaja. Okey, jadi untuk yang ketiga, berkaitan. Okey, nampak tak? Berkaitan. Okey, kita tengok apa dia punya tajuk kan. Kalaulah ditiup oleh angin lalu terbuka auratnya dan ditutup dengan segera, tidaklah batal solatnya. Jadi kalau waktu kita solat kan, tiba-tiba kalau yang perempuan tiba-tiba telekung kita kena tiup angin. Jadi kan dah terbuka tu kan. Yang lelaki kain pelikat. Jadi kena jaga-jaga. Kalau terbuka aurat kita jadi batal. Okey. Lepas tu kita yang keempat. Yang keempat, nampak tak? Hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Jadi waktu solat, contohlah kan, kita tengah solat, tiba-tiba kita pitam. Terus tak sedarkan diri. Jadi batal solat kita. Sebab kita dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi ini adalah 4 daripada atas tadi yang Ustazah terangkan. Okey, yang pertama tentang berhadas dalam kotak warna coklat. Okey, yang kedua warna biru, terkena najis. Yang ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Dan yang keempat, hilang akal. Okey, jadi ini adalah 4 perkara yang menyebabkan solat kita batal. Jadi kalau boleh dalam solat kita kena elakkan 4 perkara ni. Jadi sebab tu sebelum kita solat, kita kena bersihkan diri kita dulu. Kalau nak buang air dulu, siapkan semua, berwuduk semua dah siap, barulah kita solat. Tengok dulu sebelum solat tu, tengok dulu tempat kita ada najis ke tak, okey ke tidak. Lepas tu macam mana keadaannya. Okey, kita okey tak, sihat ke tak, boleh tak untuk solat, boleh tak untuk kita bangun untuk sujud, rukuk semua. Okey. Okey, jadi kesimpulan daripada 4 benda yang kita belajar tadi. Okey, yang pertama tentang perkara yang membatalkan solat. Okey, yang pertama tentang berhadas. Jadi bila berhadas, kita memang akan batal. Okey, macam mana dia batal? Batal. Jadi memang akan batal solat kita. Okey, yang kedua, macam Ustaz terangkan tadi, terkena najis. Bila kita solat kita terkena najis, jadi batal solat kita. Jadi dan yang ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja ini pun buat solat kita batal. Jadi kita nak tunjukkan ni semua adalah perkara yang membatalkan solat. Dan yang terakhir, hilang akal. Hilang akal akan membatalkan solat. Jadi pembelajaran untuk fix solat kita hari ni adalah perkara yang membatalkan solat. Jadi Ustazah minta anak-anak yang dekat rumah untuk ingat benda-benda ni. Ada 4 je. 4 je benda. Yang pertama berhadas, yang kedua terkena najis, yang ketiga terbuka aurat dengan sengaja, dan yang keempat hilang akal. Jadi 4 ni adalah perkara yang akan membatalkan solat kita. Jadi bila dekat dalam buku nanti boleh tengok 4 warna yang Ustazah terangkan tadi. Tengok balik apa huraian-huraiannya.
Jadi bila dekat rumah, dah ada buku, tengok apa yang Ustazah tunjuk. Jangan tak buka buku. Tengok apa yang Ustazah, berhadas, terkena najis, terbuka aurat, hilang akal. Ini je untuk tajuk kita yang pertama dalam fiqh solat bagi darjah 3. Okey? Okey, tak apa. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu kelas kita tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi insya-Allah untuk anak-anak kita akan jumpa untuk kelas yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.